Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia. Hari ini kami menyapa anda seawal jam 8:01 pagi. Moga-moga dalam keadaan yang bermaya, sejahtera, dilimpahi dengan keberkatan dan sentiasa produktif untuk menyusun strategi memperbaharui kehidupan sebab kita di zaman yang serba mencabar. Betul. Kerana kiri kita pandang depan, kiri kanan belakang, semua orang diuji dengan ujian masing-masing. Namun yang terbesar pastinya masih lagi berdepan dengan COVID-19 yang entah bila akan berakhir, tapi ada usaha yang padu di segenap dunia untuk perbaiki kehidupan. Betul. Dan dalam keadaan ini juga sebenarnya kita dalam fasa yang kerja segalanya kena lebih. Kan? Ada yang kena buang kerja dan hanya yang tinggal itu haruslah melakukan lebihan kerja yang harus dilakukan. Nak tak nak kena buat untuk anda mengekalkan posisi anda dan sebagainya. Jadi ini adalah masa untuk kita nasihat pada diri sendiri. Mungkin adalah lebih baik untuk hanya menerima sahaja apa yang terbaik. Dan kita teruskan usaha kita untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ni supaya segalanya kembali pulih seperti biasa. Hari ini kita bersiaran untuk 24 November 2020, hari Selasa 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Bersama Fadri Yahya, saya Anim Izzati dan juga si pemegang lesung pipit yang paling dalam. Oh, pemegang rekod Pemegang rekod. Setakat ni awak? Awak yang setakat ni saya nombor satu lah. Minta maaf asli ya. Asli. Asli. Ni asli sejak dia kecil sebab keturunan dia mak ayah saya ada lesung pipit ya. Okey. Apa selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih ya sedia anda menyaksikan kami pastinya di Malaysia hari ini. Terima kasihlah sebab apa? Sebab kalau pagi-pagi macam ni, saya pasti ramai di antara kita yang baru bangun tidur ingin mendapatkan pelbagai maklumat, mereka boleh saja menyaksikan pelbagai program di kaca televisyen dan pelbagai stesen TV, tapi anda memilih kami di TV3. Terima kasih diucapkan kepada anda semua. Dan kita tahu bahawa dalam pandemik COVID-19 ini ramai terkesan dan ada di antara kita yang sekarang ini bekerja dari rumah, work from home. Dan bagi pelajar, tidak kiralah sama ada anda berada di institusi pengajian tinggi ke sekolah rendah dan juga sekolah menengah, tidak ada pembelajaran secara bersemuka dan hanyalah PDP, pembelajaran dan juga pengajaran secara dalam talian sahaja ya. Pengajaran dan pembelajaran ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini bersyarat ni, dan ada setengah yang masih lagi berada di fasa kita haruslah berada di rumah. Cukup mencabar pastinya, bukan sahaja untuk murid-murid tapi untuk ibu bapa yang bekerja. Kita pernah bawakan topik ini, kita tahu cabarannya. Cuma kali ini kita lebih spesifikkan, adakah benar tugas-tugas ini sebenarnya masih lagi mempunyai masalah dalam sesetengah golongan, mungkin ibu bapa, murid ataupun pelajar-pelajar. Okey? Baik, sebenarnya saya melihat kesusahan guru mengajar ni sangat-sangat kritikal, sangat mencabar sebab pelajar ada yang tak ada ya. Misalnya kata dalam satu buah rumah yang kategori B40 kan ada 5 anak, hanya ada satu laptop saja tapi kelas pada waktu yang sama. Betul. Jadi yang 4 ini nak guna apa? Terpaksa menggilirankan diri ataupun guru-guru ni terpaksa mencari panggil mana Fadli tiba-tiba hilang kan. Kejap-kejap ada, kejap tak ada, jadi tak sampai ilmu yang disampaikan itu. Kalau dia guru tu mengajar katakan darjah 1 ajar subjek ni, darjah 4 dia ajar subjek ni, dia harus berikan tumpuan untuk semua. Sedangkan kita dah pun sampai berapa hari nak tamat 2020 ni, apakah sampai semua yang ingin dibicarakan pada awal tahun tu? Nampaknya macam tak tahu nak cakap macam mana. Ada ruang kosong di tengah-tengah tu. Ada juga kajian yang mengatakan khawatir tentang mereka yang berada di prasekolah dan yang baru nak masuk darjah 1 ni akan mengalami masalah buta huruf kerana pembelajaran yang terganggu. Mereka ni baru nak belajar baca, baru nak belajar mengira, segalanya baru nak bermula pada darjah 1 ataupun prasekolah itu, tapi telah pun terganggu fokus dan juga tumpuan mereka untuk meneruskan pembelajaran dan juga pengajaran. Ibu ajar, bapa ajar, abang ajar tak sama dengan guru ya. Sebab dia ada ekosistem yang lain, ruang yang lain, impak yang berbeza dan juga kesan kepada banyaklah emosional, psikologi, sentuhan, nutrisi yang banyak kali kita bicarakan. Itulah impak yang harus kita tangani bersama. Okey. Dalam usaha sebenarnya untuk memastikan semua pelajar tidak ketinggalan dalam apa sahaja pembelajaran yang mereka belajar sekarang ini, ianya perlu diadaptasi bukan sahaja bagi pelajar, malahan untuk guru dan juga ibu bapa. Dan sebenarnya kalau bercerita berkenaan dengan PDP ini, sebenarnya ianya telah pun dijalankan sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi ianya cuma diguna pakai oleh setengah pihak sahaja, tidak secara keseluruhan. Tetapi sekarang ini memang tidak ada pilihan, ianya sebagai pemudah cara untuk kita belajar PDP ini, dan ianya seperti keperluan mendesak tatkala kita berada dalam pandemik COVID-19 ini. Dan kita harapkan juga bahawa kekangan yang mana mereka hadapi untuk waktu sekarang ini dapat diatasi. Kerana apa? Kerana ini saya rasa permulaan untuk PDP ini, dan saya percaya juga untuk tahun mendatang kegunaan PDP ini harus diguna pakai dalam kehidupan seharian kita juga.
Ya. Okey, itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Sebelum tu, seperti biasa, kita nak kongsikan tentang perkembangan terkini kes COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Semalam mencatatkan kes yang tertinggi setakat ini, hampir 2,000 1,884 kes positif yang dicatatkan seluruh Malaysia. Seperti yang anda dapat saksikan, dan 883 kes yang disahkan sembuh. Dua kematian. Ini telah membentuk 56,659 kes dengan 337 kematian. Dan walaupun kita lihat makin ramai yang sembuh, tetapi dibimbangi juga disebabkan kluster tertentu yang kita harapkan tidak menyebarkan kebolehjangkitan kepada yang lain. Betul. Dengan teratai menyumbang kepada kluster yang tertinggi. Ya, hampir separuh, lebih separuh daripada jumlah itu berpusat di kluster teratai. Ya, Selangor kes tertinggi juga 250 dalam kawasan Semenanjung ni. Diikuti dengan Negeri Sembilan 110 kes. Semakin lama semakin dekat kawasan itu dengan kita, dan kita harapkan yang terbaik. Teruskan menjaga SOP anda, teruskan kekal berada dalam keadaan sihat, dan pastikan jika ada simptom walaupun sedikit, pastikan anda lebih cakna dengan situasi. Okey, itu dia. Dan juga kita kena mengambil itulah tanggungjawab seandainya berada di kelompok yang berisiko. Ya, ada baiknya kita keluarkan sikit kos untuk membuat saringan ujian calitan itu. Okey, kita lihat paparan di akhbar. Tadi kita dah alang-alang berbincang tentang COVID. Ini menjadi persoalan di NST. Is CMCO effective? Some experts believe the CMCO in Klang Valley is working well enough, and that calls to replace it with TEMCO and MCO in specific areas are divorced from economic reality. But others say the blanket CMCO is the one ignoring the facts on the ground. Kalau kita lihat kepada halaman yang keempat, masih lagi dengan persoalan yang sama, how effective is the CMCO? Pendapat anda macam mana? Kita memang ekonomi itu dibenarkan, betul. Semua orang bergerak, tapi ada satu kes yang terjadi, maka akan berlaku banyak perkara. Sebab itu, di bahagian bawahnya disebutkan bahawa Selangor fought frustrated by rise in cases despite months of restrictions. Ada banyak kekangan, tak boleh itu dan ini, tiba-tiba kes meningkat, malah menjadi yang tertinggi dalam sejarah setakat ini. Betul. Bila kita bercerita tentang efektif ataupun tidak ini, dia mungkin terbahagi kepada beberapa bahagian kan. Kalau kita melihat ekonomi, pastinya segalanya terkesan. Kita harapkan yang terbaik, masih lagi berada dalam fasa yang cukup mencabar. Itu berkaitan dengan NST. Kini kita nak kongsikan pula berita harian halaman 2 daripada akhbar harian pada hari ini. Bercerita tentang hanya boleh guna 20% jika belanjawan tak diluluskan. Kita tahu yang Parlimen dijadualkan untuk mengundi belanjawan 2021 pada hari Khamis ini, dan dikatakan jika tidak diluluskan beberapa usul yang dikemukakan, mungkin hanya 20% saja belanjawan yang boleh digunakan daripada perbelanjaan penuh yang pada dasarnya adalah pencen dan juga pembayaran hutang. Yang lain 80%, baki 80% yang lain termasuk operasi perkhidmatan awam seperti penjagaan kesihatan, pendidikan, undang-undang dan ketenteraman perlu diluluskan oleh Parlimen. Barulah boleh dilaksanakan belanjawan 2021 seperti yang telah pun dikemukakan. Okey, ini sebenarnya pernah berlaku pada tahun 1999. Kalau tak silap, masa itu gawat juga ya. Pada tahun 1999 apabila Parlimen dibubarkan, kemudian mengadakan pilihan raya umum. Selepas itu barulah satu sidang khas Parlimen diadakan sebelum penghujung tahun 1999 itu meluluskan sebahagian daripada belanjawan bagi tahun 2000. Namun begitu, apa yang dikatakan di sini, tidak ada kebiasaan untuk meluluskan sebahagian belanjawan selepas penolakan belanjawan. Okey. Kita harapkan yang terbaik pada hari Khamis ini. Pastinya setiap individu akan menanti keputusannya, kerana ini akan memastikan bagaimana masa depan hala tuju kita pada tahun 2021. Okey, dan kita lihat pada paparan beberapa portal ada menyebut bahawa lulus belanjawan dan tolak pemimpin yang kacau. Dan aspek yang menyebut jika belanjawan tidak lulus, negara akan hadapi lagi krisis politik. Betul? Kerana idea itu adalah bukan sahaja untuk objektifkan rakyat, tapi mungkin banyak lagi perkara-perkara yang perlu diperhalusi. Seterusnya bersama dengan Fazli.
Ya, okey. Ini di Harian Metro, tapi sebelum saya kongsikan di Harian Metro, saya nak kongsi sikit berkenaan dengan COVID-19 ini. Semalam pengumuman telah pun dibuat ya kepada anda semua yang mungkin berniaga, perniagaan yang dijalankan di kawasan PKPB. Mulai hari ini anda boleh lanjutkan tempoh operasi anda sehingga pukul 12.30 malam, ianya termasuk di restoran dan juga di kedai seberdeka. Kalau sebelum ini pukul 10 malam tapi dilanjutkan ke pukul 12.30 malam bermula hari ini. Baik, untuk di Harian Metro saya nak kongsikan di muka hadapan mereka dah kongsikan yang menarik sama sahaja, tapi di bahagian belakang ini fokus kita kepada bola sepak ya, bola sepak negara kita, di mana kita tahu bahawa negara kita sekarang ini menduduki tangga kedua ya dalam carta kumpulan untuk Piala Dunia 2022 dan juga Piala Asia 2023. Tetapi apa yang dimuatkan di sini, pasukan Liga Malaysia diminta untuk lepaskan pemain demi negara, dan seperti mana saya katakan tadi, kita berada di kedudukan yang kedua dan kita harapkan bahawa pasukan negeri dapat memberikan pelepasan kepada pemain-pemainnya untuk menghadapi persiapan dalam kancah Piala Dunia 2022 dan juga Piala Asia 2023, itu peringkat kumpulan ya. Dan aksi kelayakan itu akan dijadualkan bersambung pada Mac depan. Kerana apa? Kerana andai kata kalau pasukan dari negara kita ini tidak melepaskan pemain-pemain, ianya akan menjadi lauk ya, kerana FAM menggesa untuk kelab dan juga pasukan tempatan untuk memberikan pelepasan bagi mereka ini untuk menjalankan latihan. Dan kalau ikutkan dalam jadual, kita akan berada dalam kumpulan B itu. Dalam jadual sebenarnya kita akan menentang pasukan Emirates Arab Bersatu sepatutnya untuk tahun ini, tetapi dilanjutkan sehingga bulan Mac lepas. Dan kalau bulan Mac tu patutnya bulan ini dah mula latihan, tetapi disebabkan pandemik ini latihan terpaksa ditunda sehingga ke bulan depan, iaitu pada bulan Disember. Dan kita harapkan bahawa bulan Disember Januari itu akan ada latihan untuk skuad negara, dan seperti mana yang dikabarkan, FAM meminta agar pasukan negeri untuk melepaskan pemain-pemain anda demi masa depan bola sepak negara. Baik, itu dia yang menarik di Harian Metro. Dan kalau anda melihat Malaysia hari ini pada semalam, kita mengikuti tentang perkembangan situasi semasa banjir yang berlaku di Johor dan juga di negeri Perak. Dan hari ini kita ingin mengikuti tentang situasi perkembangan terkini banjir di Pahang. Dan kalau dilihat dari segi statistik ya, jumlah mangsa banjir yang berada di negeri Pahang, cuma kawasan di Raub sahaja yang terjejas akibat banjir ini. Baik, untuk itu saya nak bersama dengan penolong kanan Pesuruhjaya Bomba PKPJB, Insinyur Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya, okey, baik tuan. Kita nak tahu juga ya tentang perkembangan terkini situasi banjir di Pahang, dan dikabarkan berita bahawa hari ini berlaku penurunan masa-masa banjir di sana. Silakan tuan dengan laporan terkini situasi banjir di sana. Baik, terima kasih Encik Izzuan. Terima kasih kerana menjemput Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang untuk bersiaran secara langsung di MSI pada pagi ini. Berkaitan dengan keadaan banjir di negeri Pahang pada masa sekarang ini, agak stabil lah. Ya, di mana kalau kita tengokkan pada dasarnya keadaan cuaca di negeri Pahang ni pada masa sekarang ni dia tidak tertumpu pada satu kawasan sahaja, tetapi dia mula dah bergerak daripada pantai barat Pahang ke pantai timur negeri Pahang lah, yang mana pantai barat ni lebih tertumpu kepada kawasan macam Bentong, Raub, di kawasan pendalaman. Manakala di pantai timur ni adalah dalam bentuk Kuantan, Rompin dan juga Pekan. Jadi kalau semalam kita lihat memang ada hujan berterusan di negeri Pahang, ya, tetapi jumlah mangsa yang telah dipindahkan di pusat pembinaan banjir di Raub, ya, sekarang ni di Raub saja yang berlaku banjir, yang mana daripada 100 orang mangsa, iaitu lebih kurang daripada 15 mangsa, 15 mangsa melibatkan 100 orang mangsa. Jadi dia dah mula berturun kepada 12 keluarga sahaja, iaitu 60 mangsa. Kita nampak dia punya penurunan lah. Cuma kalau di sini adalah tertumpu kepada 4 PPS atau pusat peminahan banjir di Raub sahaja. Tempat lain kita masih lagi terkawal dan tidak ada lagi mangsa.
Ya, alhamdulillah kalau kita lihat seperti mana yang Tuan katakan tadi berlaku penurunan jumlah mangsa banjir di negeri Pahang, tapi kita tidak boleh menduga ya. Kita takut bahawa peredaran palihan angin monsun ini akan beralih semula ke negeri Pahang dan kita harus bersiap sedia. Dari segi SOP kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat di Pahang bagaimana Tuan? Sebab kita lihat bahawa selain daripada mereka ini menjaga keselamatan penduduk di sana, dalam masa sama juga mereka ini menjaga SOP, difahamkan kenderaan berat di darat dan juga di sungai ataupun di kawasan banjir sebenarnya mereka ini sentiasa menjaga SOP dan juga sentiasa sanitasi kenderaan tersebut. Mungkin Tuan boleh kongsikan cabaran yang dihadapi oleh pihak bomba dan penyelamat di sana. Okey, untuk cabaran pada masa kini memang seperti mana yang kita sedia maklum yang kita menghadapi dalam keadaan norma baru iaitu COVID-19 ini. Jadi kita tidak bolehlah sewenang-wenangnya membuat kerja penyelamat dengan tanpa mendapat advice dulu daripada Kementerian Kesihatan. Sebab kita bimbangkan adanya mangsa yang kita nak selamatkan tersebut, mungkin ada yang terlibat dengan COVID-19, dikuarantinkan di rumah dan sebagainya. Jadi langkah yang kita perlu ambil adalah menggunakan ataupun melaksanakan SOP yang telah ditentukan oleh kerajaan dan juga Jabatan Bomba sendiri. Iaitu kalau kita lihat, kita perlu menggunakan PPE yang disediakan di jabatan yang mana kita menggunakan helmet Jabatan Bomba yang ada visor tu. Kita minta dia onkan visor tersebut sepanjang kerja-kerja menyelamat dan juga menggunakan raincoat ataupun baju hujan yang dibekalkan oleh Jabatan Bomba yang mana dia memang lebih kurang sama dengan apron yang disediakan untuk kerja-kerja penyelamat yang dipakai sebelum ni. Ya, kita harapkan mereka yang berada di kawasan yang terjejas akibat banjir itu memberikan kerjasama kepada pihak anggota dan juga penyelamat yang bertunggu-lumus sebenarnya menjaga kebajikan mereka yang berada di sana. Bagaimana Tuan melihat respon di kalangan mereka yang terjejas akibat banjir ini? Sebab difahamkan kawasan di Pantai Timur ni mereka memang dah cakna, mereka dah pun bersedia sebenarnya. Sebab apa? Saban tahun, hujung tahun sebenarnya mereka yang berada dekat sana akan ada banjir yang berlaku di sana. Bagaimana respon di kalangan mereka yang terjejas di sana, Tuan? Okey, untuk mangsa-mangsa ataupun masyarakat, kita mengharapkan supaya apabila keadaan rumah mereka mula ditenggelami air ataupun melihat kepada keadaan air yang semakin naik, agar pindah segeralah, jangan menunggu untuk dipindahkan. Itu adalah lebih baik yang sebenarnya. Cuma keadaan yang kita lihat sebelum ini, mangsa kebanyakannya menunggu untuk keadaan rumah yang telah tenggelam dan sebagainya baru nak dipindahkan ataupun baru mereka nak bergegas untuk pindah daripada itu. Yang itu akan menjadikan masalah kepada pasukan penyelamat nantilah. Ya? Jadi adalah dinasihatkan supaya mereka bila dapatkan keadaan yang air semakin naik terus pindah saja tanpa menunggu arahan untuk perpindahan. Itu adalah lebih baik sebenarnya. Okey, baik Tuan, itulah dia kita harapkan sebab betul saya setuju apa yang Tuan katakan tadi sebab ada di antara kita ni yang menganggap perkara ini sebagai perkara yang ringan, remeh ya. Sebab mungkin mereka rasa macam tak apalah, air tak naik, air apa paras buku lali sahaja takkan naik, tapi kita tak tahu bahawa air itu akan naik dan kalau andai kata air itu naik semakin deras dan juga semakin cepat mungkin melambatkan usaha menyelamat mangsa yang berada di sana. Baik Tuan, sebagai pengakhiran untuk pagi ini mungkin Tuan boleh kongsikan secara ringkas pesanan bagi mereka yang berada bukan saja di Pahang malahan mereka yang berada di kawasan-kawasan terlibat banjir ini Tuan. Baik, kita lihat kepada pengalaman kita banjir pada tahun 2014 yang mana keadaan air yang naik begitu cepat. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat kepada keadaan air yang telah naik, kita perlu pindah segera. Jangan tunggu yang air akan naik lebih tinggi yang akan membahayakan kepada keadaan kita. Sebab pengalaman 2014 telah mengajar kita supaya penduduk ataupun masyarakat mengambil pengalaman tersebut untuk berpindah segera daripada rumah mereka lah supaya mereka dapat diselamatkan atau selamat daripada bahaya-bahaya banjir ini.
Okey, baik Tuan. Terima kasih Tuan di atas segala penerangan yang diberikan khususnya untuk mereka yang berada di Pahang. Terima kasih Tuan di atas info tadi. Baik, itu dia kita bersama dengan penolong Khana Pesuruhjaya Bomba PKP-JB Insinyur Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang. Jadi seperti mana yang Tuan katakan tadi, jangan tunggu sampai air dah naik sampai ke paras peha dan sebagainya baru kita nak berpindah, dan pastikan anda menjaga segala barang peribadi, barang-barang yang berharga milik anda untuk berada di tempat yang tinggi dan juga selamat. Baik, daripada perkongsian berkenaan dengan situasi banjir di negeri Pahang, kita akan ke bikisan yang seterusnya. Ini bagi anda semua yang telah pun mendapat bantuan prihatin nasional seperti mana yang diumumkan oleh Kerajaan Malaysia. Sebenarnya banyak pakej-pakej rangsangan bukan sahaja untuk kita tetapi untuk ekonomi dan sebagainya. Kita nak bersama dengan wartawan kami Fadli, ada bikisan berkenaan dengan manfaat BPN kepada orang ramai. Jom kita saksikan. Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 yang disalurkan kerajaan dalam membantu meringankan beban rakyat sepanjang pandemik COVID-19 mula diterima sejak 26 Oktober lalu. Maksimum RM1,000, jumlah yang mungkin difikirkan sedikit bagi golongan berkemampuan, tetapi ianya cukup untuk membantu golongan yang benar-benar memerlukan. Bagi peniaga gerai steamboat secara kecil-kecilan di Keluang, Johor, Muhammad Hairul Anwar, BPN membolehkannya kembali mengumpul dana untuk terus berniaga setelah terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Ya, saya penerima BPN 2020 secara langsung melalui permohonan daripada program BPN pertama lagi. Saya dah dapat BPN. BPN banyak membantu saya untuk meringankan beban kewangan dari segi modal, untuk niaga, untuk family. Bapa kepada 4 orang anak ini menjalankan perniagaan steamboat sejak setahun lalu. Bagaimanapun, setelah negara dilanda wabak, Hairul Anwar terpaksa mencari inisiatif tambahan untuk meneruskan perniagaannya. Antaranya melalui pengiklanan di media sosial seperti laman Facebook dan penghantaran dari rumah ke rumah setelah mendapat pesanan daripada aplikasi WhatsApp. Saya rasa benda ni bagus. Time COVID-19 ni sedikit sebanyak boleh membantu saya dalam perniagaan. Perniagaan pun terjejas teruk. Ada masa langsung tak ada orang. Lagi kalau hujan ke apa kan. Tapi setelah PKP dilonggarkan sikit, barulah boleh niaga semula. Dapat mencari rezeki balik. BPN ni banyak bantu lah untuk memulakan semula perniagaan saya. Semoga BPN terus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengharungi tempoh pandemik yang benar-benar mencabar ini. Kembali dalam MHI dan kita penting bercerita tentang isu melibatkan rakyat dan negara. Kali ini tentang Belanjawan 2021 yang mana mengapa belanjawan ini perlu diluluskan dan apakah impaknya jika tidak diluluskan di Parlimen. Untuk itu saya akan bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam untuk memperincikan perkara ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Baik Doktor, tadi kita ada berbincang juga teliti tentang paparan di akhbar berita harian dan hanya 20% saja boleh digunakan sekiranya belanjawan tidak diluluskan. Jadi ini dah memberikan implikasi yang negatif ya, sebab hanya aspek tertentu saja sedangkan aspek yang besar seperti pendidikan, kesihatan tak dapat direncanakan demi rakyat. Jadi apa yang dapat Doktor dapat berkatakan tentang isu ini? Okey, kami ini ahli ekonomis. Kami melihat sesuatu penyelesaian tu, terutamanya apabila kita melihat impak daripada kesan COVID-19 dan ekonomi menjadi orang kata tu berada dalam keadaan kemelesatan ekonomi. Jadi dia punya preskripsinya itu ada dua dasar yang utama. Pertamanya dasar monetary yang ditadbir oleh pihak Bank Negara Malaysia, yang mana kita dapat melihat kadar dasar semalaman telah dikurangkan sebanyak 125 mata asas daripada awal tahun sehingga sekarang. Itu satu. Kemudian dari segi dasar fiskal pula. Dasar fiskal ini ditadbir oleh pihak kerajaan. Dan Belanjawan 2021 ini merupakan wadah dasar fiskal yang diwawarkanlah. Jadi sekarang ni kita berhadapan dengan masalah yang sedang kita bincang sekarang ni. Kalau katakanlah tak lulus, apa akan jadi kan? Jadi pengalaman saya memang orang kata tu bila tengok perkara ni memang
agak sukarlah kita nak fahamkan kan. Maksudnya dari segi ekonomi, preskripsinya dua dasar ni perlu dijalankan. Dasar fiskal, dasar monetary. Dasar monetary dah jalan dah. Dasar fiskal ni kita masih lagi orang kata tu tidak tahulah bila dia akan, yalah seperti yang diwawarkan 26 bulan ni akan berlaku orang kata tu pengulangan dan akan berlaku orang kata tu undi untuk meluluskan bajet 2021 ni. Tapi kalau katakanlah tak jadi, memang saya pun tak susah nak gambarkan, tapi yang kita boleh orang kata anggarkan ada, maksudnya mungkin berlaku sedikit orang kata rencatanlah kepada perjalanan pemulihan ekonomi itu. Itu sememangnya perlu dielakkanlah, kerana dalam keadaan ni, dalam keadaan semasa sekarang ni, masa tidak menyebelahi kita lah. Sebaik-baiknya diluluskanlah kan. Itu yang harapan sebagai orang kata ahli ekonomi lah. Tapi dari segi politiknya, itu implikasi politik bagaimana ia direncana, itu sudah tentu dia memberi kesan lah. Dan apabila membincang isu belanjawan ni, dia bukan setakat ekonomi saja, dia merentasi pelbagai bidang, terutamanya bidang politik. Jadi perkiraan, pertimbangan politik juga mungkin adalah mungkin memberi pengaruh kepada perjalanan proses yang kita sedang lihat sekarang ini. Ya, Doktor, bila mana tidak luluskan, ia sangat memberi impak juga kepada bukan hanya tentang ekonomi pada keseluruhannya, tapi juga kepada PKS, industri kecil yang baru nak bernafas, yang selama ini tempang akibat pelbagai sekatan dan sebagainya. Ini akan terus melumpuhkan mereka, menyebabkan akan berlaku kesan yang amat dahsyatlah kepada pengusaha kecil yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya, Doktor. Itulah, saya memang mengharapkan belanjawan ni kalau katakanlah adalah peluang ataupun ruang untuk berbincang supaya mendapat kata putus yang menang-menang lah daripada pelbagai pihak. Kerana saya melihat belanjawan ni dari segi peruntukannya, dari segi sasarannya, saya kira sesuatu yang reasonable lah, yang munasabah dan sesuai dengan masalah yang kita hadapi sekarang ni. Dan belanjawan ni merupakan orang kata tu dia punya saiznya besar dan dia cuba untuk merancangkan ekonomi, dan sasaran KDNK pula yang dijangkakan adalah sekitar 6.5% ke 7.5%. Maksudnya andaian unjuran tu mengambil kira sekiranya belanjawan tu dijalankanlah. Jadi kalau katakanlah ada orang kata tu dia punya hiccup ataupun dia punya halangan, sudah tentu unjuran 6.5% ke 7.5% KDNK itu tadi mungkin sukarlah tak dicapai. Jadi situlah saya nampak keperluan untuk meluluskan belanjawan. Ya, dan juga bila ia tadi Doktor ada sebut tentang merencatkan lagi segala perancangan, ia juga mengganggu gugat mungkin barangkali aspek pelaburan yang ingin kita bawa masuk, dan juga mungkin kerjasama antarabangsa yang lain demi mengukuhkan ekonomi Malaysia. Sebabnya ada gangguan di segi rantaian dan sebagainya, Doktor. Macam mana? Ya, sebenarnya kalau melihat bagaimana pasaran keuangan, pasaran saham, pasaran modal dan sebagainya, ataupun pihak peniaga itu sendiri pun, perkara yang tidak disukai adalah ketidakpastian, uncertainty. Dan kita bercakap tentang politik dan sebagainya, dia memberi kesan terhadap perlaksanaan dasar. Jadi kalau ada unsur-unsur ketidakpastian itu, sudah tentu ia memberikan sesuatu senario yang kurang disenangi lah, dan itu boleh merencat ataupun memberi kesan kepada keyakinan para pelabur, keyakinan para peniaga untuk menjalankan perniagaan mereka seperti biasa. Jadi kesannya akan dirasai oleh semua pihak lah. Ya. Doktor rasa ada pihak yang menggesa supaya dibuat pindaan. Jadi adakah memang ada keperluan mendesak untuk buat pindaan pada aspek tertentu demi merancangkan ataupun meneruskan legasi ekonomi Malaysia ini? Saya nampak pindaan tu pun sudah berlaku pun. Macam contoh kalau kita lihat KWSP pun, langkah yang diumumkan semasa bajet dan apa yang sedang berlangsung sekarang ni ada berlaku perubahan lah. Dan saya kira langkah-langkah lain atau aspek-aspek lain juga mungkin mengalami orang kata tu proses yang sama juga. Jadi saya rasa kalau katakanlah perlu dibincang semula, perlu disemak semula, saya rasa ruang untuk berbuat demikian memang sentiasanya ada. Tapi cuma saya harapkan benda tu kalau berlaku, kalau boleh sebelum kita menutup kirai tahun 2020 lah, kerana nak masuk tahun baru tu, kalau boleh semua dah ada in place lah supaya tak terganggu proses pemulihan ekonomi ini. Dan juga peningkatan ataupun penambahan kepada aspek kesihatan disebabkan tadi Dr. sebutkan juga ketidakpastian dari aspek politik, juga dari segi kita bimbang selepas ini sama ada vaksin kita terima ataupun tidak dan sebagainya, mungkin mencetuskan tempoh
perintah kawalan pergerakan yang berpanjangan lagi, yang pasti memerlukan kos kepada sesungguhnya lah banyak persiapan yang perlu dibuat, Doktor. Ya, betul. Kalau kita lihat berita berkenaan vaksin ni dah orang kata tu mencapai tahap yang saya kira baiklah. Saya kira dah 2 minggu berturut-turut kita mendengar berita syarikat-syarikat yang menjalankan penyelidikan vaksin telah mencapai tahap kejayaan ataupun success rate yang begitu baiklah, melebihi 90%. Jadi di Amerika Syarikat juga dijangka akan meluluskan vaksin yang telah dikemukakan. Jadi nampak gaya vaksin ni, perjalanan untuk mendapatkan vaksin ni nampak gaya yang cerah lah. Jadi kalau kata cerah, kita seharusnya cuba untuk facilitate proses tu supaya kalau dah dapat nanti vaksin tu cepat sampai ke tanah air kita ni dan akan memberi orang kata tu suntikan keyakinan lah bahawa pembukaan ekonomi tu akan dapat terus dilakukan. Itu yang penting sebenarnya. Ya, jadi kita harapkan yang terbaik. Semoga ada kesepakatan dalam kalangan ahli parlimen semuanya untuk meluluskan bajet ini, sebab impak yang tadi Doktor bicarakan tadi amat jelas memberikan impak yang buruk. Jadi harapan Doktor akhir sekali kepada semualah yang terlibat dalam usaha untuk memberikan satu keputusan yang padu, yang total demi negara. Doktor, silakan. Saya melihat benda ini sesuatu yang positif lah. Sekurang-kurangnya sekarang ni ahli politik sedang berbincang untuk mencapai kata sepakat apakah penyelesaian terbaik bagi rakyat. Cuma jangan terlalu lamalah dalam berbincang untuk mencapai kata sepakat itu. Itu harapan saya lah. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam, yang memberikan buah fikiran, fikrah dan juga betapa pentingnya untuk bajet ini diluluskan demi menggerakkan ekonomi. Ada aspek yang pelbagai, monetary dan juga aspek fiskal demi kekukuhan ekonomi di saat wabak getir ini melanda dunia. Baik, kita akan berehat seketika. Nanti banyak akan kita fokuskan kepada aspek guru, pendidikan dan sebagainya, yang mana ia mencerminkan tentang masa depan negara, sebab pendidikan yang terjejas akibat COVID ini apakah memberi impak kepada motivasi kepada segala-galanya yang dibimbangi akan memudahkan kehebatan ekosistem pendidikan Malaysia. Selepas ini di MHI. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami di MHI untuk siaran pada hari ini, Selasa 24 November 2020. Di awal tadi kita ada kongsikan yang kita akan sentuh sedikit sebanyak tentang cabaran dan juga apakah yang sebenarnya dilalui oleh tenaga pengajar, ibu bapa dan juga murid-murid maupun pelajar berkaitan dengan kelas dalam talian yang telah pun dilaksanakan sejak 9 November yang lalu sehinggalah pada tahun hadapan, dan bagaimana dalam masa ini PKP yang telah pun dilaksanakan, sekejap sekolah dapat bersemuka, sekejap kita kembali kepada pembelajaran dalam talian, bagaimana mereka menyesuaikan diri ataupun adaptasi dengan keadaan itu memberi impak kepada masa depan pembelajaran di Malaysia, di negara kita. Okey, kita teruskan dengan perkenalkan tetamu istimewa kami di studio, Datuk Muhammad Ali Hassan, Pengerusi Majlis Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN. Terima kasih Datuk bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Sihat, terima kasihlah di atas jemputan ni. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Datuk juga sebagai seorang tenaga pengajar dahulunya, maknanya mengetahui bagaimana tanggungjawab yang digalas dan cabaran yang dilalui. Cuma ketika pandemik ini, pastinya setiap tenaga pengajar, setiap dalam bidang pembelajaran itu akan melalui fasa yang sama. Cuma dikatakan tanggungjawab ini beralih kepada bahu ibu bapa pula. Kerana kelas online perlu dilakukan di rumah. Ibu bapa juga mempunyai kerja hakiki yang perlu dilaksanakan, perlu diselesaikan. Dalam masa yang sama, anak-anak haruslah menjalani pembelajaran. Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Kita bersyukur. Saya kira kita bersyukur. Sebab apa? Persekitaran atau suasana di Malaysia ini melahirkan pendidik atau guru yang saya kira istimewa. Sebab itu saya pun sebagai seorang pendidik, walaupun pensyarah di universiti pun juga seorang pendidik. Bagi saya pegangan yang telah barangkali disuntikkan kepada warga pendidik ini ialah dengan izin bahasa Inggerisnya, once a teacher, always a teacher. Jadi sebagai pendidik, bila jadi pendidik, terus jadi pendidik. Jadi bermakna tak kira sama ada waktu cuti atau masa kelapangan atau cuti panjang dan sebagainya, termasuk PKP ini, saya kira tugas dan tanggungjawab sebagai guru berterusan. Dan satu lagi yang saya barangkali berterima kasih kepada dengan kerajaan Malaysia bahawa suasana untuk melahirkan pendidik
guru ini saya kira agak sempurna. Maknanya guru-guru saya kira jaranglah yang merasakan macam terkilan ke atau masa tergelisah ke atau tidak mahu jadi pendidik. Banyakkannya kekal jadi pendidik dengan baik saya kira. Jadi waktu ini dan satu lagi yang saya ingin barangkali mengingatkan kita bersama, pendidik pertama barangkali ramai yang lupa di rumah ialah ibu bapa. Betul. Jadi inilah kita mesti faham menghayati pekerjaan bersama, memahami tentang untuk memberi pendidikan. Waktu PKP ini saya kira walaupun kita menekankan tentang kesihatan, jangan sekali-kali lupa tentang tanggungjawab untuk memberi pendidikan anak-anak kita. Falsafah pendidikan negara kita menekankan untuk memberi pendidikan yang sempurnanya, yang holistik, yang untuk membangunkan jasmaninya, emosinya, rohaninya, inteleknya dan soal sosialisasi antara kita. Jadi ini begitu luas dan saya percaya guru-guru atau pendidik yang telah diamanahkan tanggungjawab ini dapat menjalankannya. Utamanya dalam hal musim PKP ini cara baru. Jadi saya percaya kebanyakan guru ini mau tak mau menerima hakikatnya. Perlu belajar dan perlu kemaskini bayangkan kaedah mengajar atau mengajar pendidik secara baru ini. Betul. Atau norma baru. Iaitu pendidikan atas talian. Ini perlu ditingkatkan. Ingin menyesuaikan diri dalam keadaan norma baru ini satu cabaran yang lain. Tapi cabaran yang dihadapi oleh sesetengah keluarga yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Ya, Datuk? Mungkin dalam satu keluarga itu ada 5-6 orang anak tapi hanya ada satu sahaja komputer, gadget dan sebagainya untuk membenarkan. Dan kekangan untuk mengakses internet juga dihadapi oleh setengah keluarga untuk membenarkan mereka menjalani kelas online dan sebagainya. Ada keluhan-keluhan daripada setengah ibu bapa. Betul. Apa pandangan Datuk? Pengalaman saya sebagai datuk misalnya, ada anak, ada cucu dan keluarga di rumah, barangkali satu penggunaan alat-alat ataupun perkakasan yang tentu seperti dikatakan oleh Nim tadi, ada persaingan antara mungkin cucu nak gunakan, saya juga pun nak gunakan apa ni work from home. Betul. Dan juga ibu dan bapanya pun juga nak gunakan. Persaingannya ialah bila peralatan itu satu saja. Kedua, akses. Kadang-kadang kita di bandar ni bersyukur lainnya agak lengkap, tak ada permasalahan, tetapi kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman, saya rasa akses tu line ini agak sukar. Begitu juga saya kira kadang-kadang adanya gangguan-gangguan. Bila ada gangguan, kita rasa gelisah. Tak dapat menyambungkan balik tentang talian penggunaan kita. Tak ada orang barangkali nak perbetulkan. Tak ada orang yang barangkali nak pastikan bahawa adanya penggunaan itu secara lancar. Ini adalah cubaan atau halangan-halangan yang perlu. Jadi sebab itu apatah lagi misalnya sekarang ini dalam musim banjir, ramai barangkali penduduk yang terjejas duduk di pusat-pusat penempatan sementara. Betul. Bagi pelajar-pelajar yang duduk di situ, mereka barangkali tidak ada akses kepada talian internet itu atau talian untuk kemudahan pembelajaran PDP atas talian. Jadi ini perlu kita beri perhatianlah. Okey, dan melihat kepada apa yang dikabarkan, ada juga mereka yang mengatakan murid tahun satu yang hanya dapat menjalani pada tahun 2020 ini 3 bulan sahaja pembelajaran dan juga pengajaran bersemuka mereka di sekolah. Begitu juga dengan pelajar-pelajar prasekolah. Ini adalah orang kata kickstart mereka baru nak bermula dengan mengenali huruf dan sebagainya, mengira dan sebagainya. Dan untuk meneruskan tahun 2020 ini bakal dilabuhkan tirai beberapa hari saja lagi. Bagaimana dengan mereka ini dikatakan berpotensi untuk menyumbang kepada murid-murid yang buta huruf. Itu adalah satu perkara yang serius bila kita melihat. Saya kira ini cabaran. Bukan masalah, cabaran yang kita perlu hadapi bersama. Pertama kita lihat waktu. Waktu pengajaran itu dah barangkali singkat ataupun dikurangkan. Sebab waktu penemuan ataupun contact hours dengan anak-anak tadi sudah diberhentikan sebab ada PKP.
Satu. Kedua, kita tak pasti sama ada silibus atau sukatan pembelajaran. Kalau basicnya yang 3M, mengajar, mengira dan membaca. Apakah betul-betul telah disampaikan? Betul-betul kita dah sempurnakan. Sebab pembelajaran bersemuka ini berbeza dengan pelajaran atas talian. Sama ada pembelajaran atas talian dari peringkat-peringkat awal ni, prasekolah ini betul-betul berkesan atau dibuat penilaian. Saya mencadangkan bahawa satu, kita perlu buat penilaian keberkesannya. Kedua, kita memastikan kecukupan masa dan juga kurikulum yang tak di-cover itu. Misalnya barangkali sebelum waktu buka sekolah, mungkin ada masanya terhad dan tertentu untuk pelajar-pelajar prasekolah ini datang ke sekolah untuk dilatih tubi dengan apa yang barangkali kekurangan yang belum diperolehi. Ini sebagai cara-cara kaedah untuk memenuhi kekurangan yang ada pada situ. Baik Datuk, kita ada seorang pemanggil di talian, kita raikan terlebih dahulu. Hello, Assalamualaikum. Dari Macang, Kelantan kabarnya? Waalaikumsalam. Encik Faris. Ya, hai. Silakan dengan soalannya. Kita bersama dengan Datuk. Saya sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Faris. Saya seorang guru dan melihat daripada tajuk ni, tugas guru semakin mudah. Okey, jadi menurut pendapat saya, sebenarnya untuk pembelajaran secara online ni menurut yang telah saya buat sebelum-sebelum ni, sebenarnya benda itu semakin rumit sebenarnya. Rumit untuk guru dan rumit juga untuk murid. Sebabnya dalam modul PDPI yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, pelbagai pilihan yang diberi kepada guru. Pertama, kita guna modul, kita guna saluran seperti Google Classroom ataupun kita beri tugasan secara online. Okey. Jadi kami sebagai guru prefer untuk berhadapan dengan murid sebenarnya sebab bila berhadapan dengan murid penerangan itu lebih jelas. Kesalahan murid boleh dipedulikan dengan secara terus dan juga bila online benda itu tak berlaku secara real. Secara jujurnya, saya rasa majoriti guru-guru di Malaysia sebenarnya kami prefer untuk berada di sekolah dan mengajar murid betul-betul di hadapan. Kami tidak selesa dengan keadaan berada di rumah dan perlu menghadap gadget. Sebab benda itu tak real. Sebab murid-murid memerlukan pembelajaran yang real. Tapi dari satu segi, murid-murid boleh explore secara lebih luas. Seperti mana tugasan-tugasan guru diberi secara lebih kreatif. Kita beri kerja-kerja projek. Dan yang ketiga ada berkenaan masalah gadget ini adalah ibu bapa sendiri sebenarnya. Sebab ada kalanya seperti masyarakat tahu, bila anak-anak nak main game, benda tu boleh diberi secara simple. Tapi bila mana pembelajaran nak dibuat, tiba-tiba handphone tak ada. Tiba-tiba handphone rise di alam rise. Saya pun jadi agak keliru di situ. Jadi sebenarnya bila kita nak berhadapan dengan benda-benda ini, kerjasama ibu bapa satu dan kreativiti guru juga penting supaya pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna. Baik, Cikgu. Itu antara pandangannya. Terima kasih Cikgu Faris Ismail dari Macang, Kelantan. Assalamualaikum. Saya kira mungkin Cikgu Faris bukan berasal dari sana lah ya. Lama agaknya dia pun tak balik ke kampung halaman dan sebagainya. Ini antara cabaran yang dihadapi oleh cikgu-cikgu. Kita ingin bersama, Datuk, kita rehat seketika. Bagi peluang kepada rakan tugas saya Fazli akan membuat temu bual secara video bersama dengan Profesor Dr. Zafir. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Anim. Itulah dia. Kalau berbalik kepada pemanggil tadi, cikgu tadi mengatakan bahawa sistem pembelajaran dalam talian ini ataupun atas talian PDP ini semakin lama semakin rumit. Sebab apa? Sebab ada di kalangan pelajar ini yang mungkin tidak bersungguh-sungguh bermain dan sebagainya. Lepas tu faktor gadget pun memainkan peranan juga. Dan pelajar ini katanya lebih gemar secara bersemuka bersama dengan guru yang berada di bilik darjah mereka. Baik, untuk kita bincangkan berkenaan dengan cabaran tenaga pengajar ini, adakah benar ianya merupakan satu cabaran besar bagi tenaga pengajar? Kita bersama dengan Profesor Dr. Zafir Han Muhammad Makbul, Profesor Pengurusan Organisasi dan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Malaysia hari ini, khususnya Fazli dan juga penonton,
Malaysia hari ini. Ya, baik. Terima kasih Prof kerana bersama kami di MHI. Baik Prof, seperti mana yang kita bawakan topik kita pada hari ini, ya, begitu banyak sekali cabaran-cabaran yang dikendalikan bagi pihak tenaga pengajar sendiri. Prof, sebagai mewakili golongan ini, bagaimana Prof melihat cabaran-cabaran bagi tenaga pengajar untuk waktu terdekat ini dalam PDP ini, Prof? Saya, Fazli, terima kasih Fazli, soalan yang menarik Fazli utarakan, dan saya mengikuti Selamat Mengajar Malaysia daripada pagi tadi. Berbagai isu yang diutarakan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dari rumah sebenarnya. So, saya melihatkan dari perspektif yang berbeza. Saya melihat dari perspektif kesejahteraan dan juga kesihatan. Kesihatan dan bagaimana kita nak menjamin kelangsungan pelaksanaan pengajaran dan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ini. Dan kalau tanya saya, cabaran utama yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini, pertamanya dari segi masa. Masa itu memainkan peranan penting dalam kita mengikuti pembelajaran secara atas talian. Kekurangan akses itu perlu juga diambil kira. Bilangan ahli keluarga, ya, bilangan gadget dalam satu rumah, dan juga masalah sokongan teknikal di situ. Sebab di rumah semuanya kena buat sendiri, ya. Dan mungkin kita juga lupa satu isu yang kita perlu sedar bahawa teknofobia. Teknofobia juga merupakan satu masalah yang akan mencetuskan teknostres sebenarnya kepada mereka yang tidak mengikuti cara yang betul pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Dan kita tahu bahawa andai kata kalau mereka ini pembelajaran dan juga pengajaran dari rumah PDPR ni sebenarnya kalau mereka jalankan di rumah, ya, kebanyakan daripada pelajar-pelajar ini lebih dekat, ya, dengan gadget, ya, alat-alat bantuan komunikasi mereka di antara mereka dan juga tenaga pengajar. Kita takut bahawa akan berlaku masalah kesihatan terhadap mereka ini. Mungkin Prof boleh kongsikan impak untuk kesihatan dalam jangka masa yang panjang andai kata mereka ini tidak ada pengetahuan dalam PDPR yang cekap dan juga berkesan ini, Prof. Itu. Terima kasih Fazli. Saya rasa Malaysia hari ini menghubungi saya adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana. Sebab saya banyak melakukan kajian berkaitan dengan stres, kemurungan, khususnya kepada pekerja organisasi, ya, dan juga pelajar-pelajar yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Dan kalau kita tengok generasi Y, X, Y, Z, generasi Z yang lahir pada tahun 1995 ke atas itu berisiko tinggi, ya, mendapat impak dari segi kesihatan, ya, jika dia menghadap gadget terlalu lama. Sebab kita tahu generasi Z dan generasi Alpha, ini sangat erat hubungannya dengan teknologi. Dan mereka perlu sedar banyak faktor yang perlu diambil kira dari segi pencahayaan, pengudaraan dalam bilik dan sebagainya, perlu diambil kira. Dan kalau kita lihat Fazli kata kesihatan dan sebagainya, kalau kita tengok dalam satu rumah, kita dapat kita sedar bahawa di luar sana tidak berkemampuan, ya. Kita tahu ada pihak yang tidak berkemampuan untuk menyediakan persekitaran yang selesa, ruang bilik yang berhawa dingin dan sebagainya. Itu sebab saya tekankan kepada tempoh masa kita mengikuti pengajaran dan pembelajaran atas talian itu. Dan saya pasti Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan, ya, khususnya untuk mereka yang prasekolah, maksimum 1 jam, untuk pendidikan rendah, maksimum 2 jam, pendidikan menengah rendah hingga 3 jam, manakala menengah tinggi 3 jam dan ke atas. Dan mereka mengikut tempoh masa ini, saya rasa tenaga pendidik perlulah sedar tentang tempoh masa khususnya generasi Z ini berhadapan dengan komputer. Ya. Dan kita tengok Fazli, ya, kalau dalam keadaan biasa pun, kadang-kadang dalam keadaan normal kita susah nak kadang-kadang kerja sekolah itu tidak tiada, hampir tiada. Tapi dalam keadaan pembelajaran atas talian, di kerja sekolah, kerja rumah itu semakin bertambah. Dan mereka menggunakan pelbagai media dan komputer tanpa memikirkan kekangan itu. Dan di sinilah kita perlu semua pihak, sama ada peringkat tertinggi, pendidik, guru, ibu bapa, pelajar memainkan peranan penting, dan mereka perlu faham bagaimana pembelajaran atas talian ini boleh dijayakan
di sewaktu kita semua sedang mendapat pandemik COVID-19 ini. Okey, baik Prof. Diharapkan segala penerangan yang Prof berikan tadi itu sedikit sebanyak dapat memberikan satu nafas baru, satu nafas kelegaan buat pendidik ya. Dan juga saya percaya ramai golongan pendidik ini mempunyai mekanisme yang tersendiri untuk menarik perhatian pelajar mereka untuk terus serta dalam pembelajaran yang mereka jalankan ini. Baik Prof, terima kasih di atas kesudian melapangkan masa bersama dengan kami di MHI. Terima kasih Prof. Terima kasih Fadli. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada penonton Malaysia hari ini. Ya, itu dia Profesor Dr. Zafirhan Muhammad Makbul, Profesor Pengurusan Organisasi dan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Jadi kita nak mulakan ataupun nak sambung semula perbincangan bersama dengan Anim dan juga tetamu kita bagi tugas guru. Adakah semakin mudah? Silakan Anim. Fazli, masih lagi bersama dengan Datuk Muhammad Ali Hassan, pengerusi PIBGN bersama dengan saya. Datuk, kita sambung sedikit ya. Kali ini kita ingin menyentuh topik kita. Adakah tugas guru ini dilihat semakin lama semakin mudah apabila kelas ataupun pembelajaran online ini dilaksanakan? Dan ada setengah pandangan yang mengatakan semua tanggungjawab itu dah letakkan pada ibu bapa. Guru-guru hanyalah memantau. Hanyalah memantau itu dikatakan mungkin mengurangkan beban mereka. Apa pandangan Datuk sendiri? Saya lihat beban ini pada dua aspek. Satu mudah, kedua tidak mudah. Mudah apabila satu guru khususnya bila waktu PKP menerima hakikatnya mesti berubah pada cara normal baru. Satu. Kedua, kesiapsiagaan guru itu tersebut. Mudah pengajaran kalau misalnya dipatuhi ikut garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan susunan sukatan dan sebagainya, dengan penjadualan yang telah ada. Kemudian barangkali adanya pelajar-pelajar ikuti dengan cara yang terbaik. Sebagai contoh misalnya, bila kita menggunakan pengajaran atas talian, selalunya sebab guru dah biasa kalau mengajar secara bersemuka melihat kepada murid-murid. Jadi ada kebiasaannya. Kadang-kadang murid-murid ini tak nak tunjukkan gambarnya. Dia tutupkan video. Jadi ini saya kira kurang keberkesannya lah. Jadi mesti ada kerjasama dan persuaman. Ada waktu misalnya saya sendiri melihat kadang-kadang muka tu tengok sikit je separuh daripada frame gambar tu. Jadi ini kemudian masa bertanya. Perlu diberi ruang dan banyak masa untuk bertanya. Komunikasi dua hala. Jadi berkesan. Kemudian persediaan awal. Jangan ada gangguan dari latar belakang masa pelajaran berada. Kadang-kadang ada muzik, kadang-kadang ada suara latar belakang yang kuat-kuat. Ini mengganggu tentang proses pelajaran. Jadi bermakna kesiapsiagaan bukan sahaja guru itu sendiri, tetapi persekatan rumah dan juga panduan dan kerjasama ibu bapa, dan saya rasa yang penting ialah disiplin diri ataupun disiplinkan diri murid-murid itu sendiri. Jadi kalau dia nak belajar, mestilah bersedia untuk belajar. Jadi bermakna lupakan hal-hal yang lain, belajar, tumpukan masa tersebut. Begitu juga itu yang barangkali bila dah ada kesemua ini, saya rasa mudah. Tetapi bila tidak ada pula, misalnya tak ada line, misalnya tak ada mereka-mereka technical advice untuk membantu, ini akan tidak mudah. Ini yang perlu kita fikir bersama. Betul apa yang dikatakan apabila kerjasama dari semua pihak, ibu bapa, murid dan guru diperlukan. Mungkin yang terakhir sekali Datuk, nasihat dan juga harapan Datuk selepas pembelajaran dari rumah ini dilaksanakan, dan apa yang perlu dilakukan oleh guru, murid-murid dan ibu bapa untuk memastikan objektifnya dapat. Ya. Pertama, kita kena insaf atau sedar bahawa walaupun kita memberi penekanan kepada kesihatan, kita jaga kita. Kita jangan lupa tentang pendidikan yang kita perlukan. Anak-anak perlu diberi bantuan dan dorongan untuk mendidik. Jangan gunakan PKP ini disalahgunakan. Jangan pergi ke mal-mal, ke melawat ke mana ke ini dan sebagainya. Dan kemudian jaga kesihatan. Ikutlah nasihat, lihat 3W, 3S, sentiasa. Kita lihat misalnya contoh dunia jelas. Kalau tak pakai litupan muka pun sebagai contoh yang paling. Ada kesannya. Ada kesannya. Jadi ini sudah diberikan contoh. Jadi jangan ada alasan lah bahawa
kita perlu bersama. Dan di samping itu saya kira kita kena kemas kini atau perbaiki PDP kita ke atas talian supaya semua warga negara dapat menikmati pembelajaran itu. Saya merasakan di masa akan datang, pendidikan atas talian ini akan berterusan. Jadi pihak kerajaan juga kita cadangkan, pastikan kemudahan peralatan mencukupi untuk semua. Okey. Itu dia. Terima kasih Datuk Muhammad Ali Ahsan, Pengerusi Majlis Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN yang banyak berkongsi buah fikiran dan juga pandangan bersama dengan kita hari ini. Ibu bapa perlu kemaskini jadual. Murid-murid perlu lebih fokus dan perlukan tumpuan yang lebih. Begitu juga dengan guru-guru perlu lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran dan juga pengajian dari rumah ini. Kita harapkan yang terbaik kerana ini mungkin menjadi compulsory ataupun yang mesti yang kita laksanakan pada masa akan datang. Okey, kita terus bersama dengan Fazli untuk perkongsian seterusnya di MHI. Okey, baik. Terima kasih, Nem. Ya, kita tahu bahawa sekarang ini ramai di antara kita yang duduk di rumah sahaja dan ramailah melahirkan ramai chef-chef yang muda, chef cilik dan banyak juga resipi-resipi yang anda telah pun buat ya. Dan ini satu berita menarik untuk anda semua. Kalau sebelum ini mungkin anda membuat suatu resipi tidak dibayar, kali ini apa kata anda sertai kami kerana kami mencari jago cabaran snack macam pro dengan Nestle. Wang tunai berjumlah ini memang banyak ni, RM80,000 untuk dimenangi. Caranya sangat-sangat senang sebab sekarang ini masing-masing ada Instagram kan. Okey, baik. Caranya sangat senang, anda kena catat ni ya. Cipta resipi snack pencuci mulut atau minuman unik dengan pelbagai produk Nestle. Kita tahu bahawa produk Nestle ini banyak ya. Anda carilah satu ke dua produk Nestle gunakan untuk anda membuat pencuci mulut ataupun minuman unik. Yang kedua, anda kena memuat naik gambar ataupun video resipi anda ke media sosial. Ini paling penting ni, anda kena hashtag snack macam pro ya. Hashtag snack macam pro dan juga hashtag Dear Nestle. Okey, seterusnya lepas anda dah letak hashtag tu, anda kena tag rakan-rakan anda. Taglah ramai-ramai kawan-kawan kita tu kan yang support kita ni. Okey, lepas tu kalau menang duit tu share lah kan. Okey, yang keempat, anda juga boleh mencuba filter. Kita tahu sekarang ini dekat Instagram banyak filter. Apa kata sekarang ini anda cari filter, search snack macam pro di filter IG seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang itu. Jadi sekarang ini siapa di Instagram search filter snack macam pro. Okey, dan macam-macam lah anda boleh buat ya. Kreativiti anda kita mahukan. Dan seterusnya macam-macam idea yang boleh anda terokai untuk cabaran snack macam pro ini. Yang paling penting anda kena mencuba produk Nestle ini dalam gambar ataupun video resipi anda. Dan kalau nak selfie dengan resipi pun boleh, tak ada masalah, ikut kreativiti anda. Dan pemenang hadiah utama juga berpeluang untuk bersama dengan Chef Naim di TV3. Ya, itu sebagai salah satu contohlah kalau anda semua yang ingin mencipta resipi anda sendiri ya. Produk-produk Nestle yang sesuai digunakan sebagai alternatif untuk anda lebih sihat dan juga untuk anda kekal bertenaga. Contohnya bergantikan santan dalam kuih dengan susu just milk rendah lemak ataupun tambahkan Nestem di dalam hidangan smoothie pagi anda. Anda juga boleh mencuba cara penyediaan yang lebih sihat seperti mengukus kek Nescafe anda ya. Dan lebih banyak produk Nestle yang anda gunakan, lebih peluang untuk anda menang ya. Dan produk ini akan berlangsung pada 26 Oktober dan telah pun dilanjutkan sehingga 20 Disember 2020. Kalau anda ingin mendapatkan maklumat lanjut, anda layari www.dearnestle.com.my/cabaran snack macam pro ya. Itu dia, ingat ya, RM280,000 untuk anda menangi. Jangan lupa untuk anda mencipta resipi baru anda menggunakan produk Nestle. Kita ingin berhenti berehat seketika. Sekalinya nanti kita nak bersama dengan Fed yang akan berbicara dengan tajuk kita yang seterusnya iaitu norma baru di IPT, pengajaran dan juga pembelajaran di dalam talian. Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
Kembali di Asia dan kita fokus pada norma baru khasnya untuk IPT. Bagaimana ia akan menjadi bentuk satu lagi landscape yang berbeza untuk pendidikan pengajian tinggi. Dan kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Khairul Iqbal Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Pendidikan dan Antarabangsa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah pun dilancarkan pada 17 November yang lalu tentang pembudayaan norma baru di IPT. Jadi bagaimana KPT sendiri melihat ini satu lagi kesediaan untuk bertransformasi ataupun bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Dan juga ini satu lagi bukan halangan untuk memastikan pembudayaan ini tetap menjadi budaya penting untuk menyerap dan menyebarkan ilmu. Silakan. Terima kasih Fitri. Kita semua sedia maklum pandemik COVID-19 ini benar-benar membawa satu norma baru kepada semua masyarakat di dunia. Kita di peringkat IPT ini juga harus memikirkan satu perubahan-perubahan yang baru untuk memastikan supaya pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita di universiti ini bebas ataupun berjaya kita elakkan daripada serangan penyakit ataupun wabak COVID-19 ini. Jadi dalam hal ini kita di kementerian telah menganjurkan satu pelancaran majlis program di mana kita mencadangkan kepada mahasiswa kita supaya sentiasa berusaha untuk mengamalkan beberapa tata cara yang pernah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan, antaranya ialah apa yang kita sebutkan sebagai 3W, iaitu wash, wear and also warn. Wash ini kita minta supaya setiap pelajar sentiasa mencuci tangan mereka, sanitize tangan mereka, memakai pelitup muka pada setiap masa dan juga supaya mereka sentiasa mengingati tentang amaran-amaran yang diberikan oleh pihak MKN, pihak kerajaan pada masa ke semasa. Dan daripada itu juga kita minta para pelajar kita dan juga mengingatkan pentadbiran universiti supaya mereka mengelakkan 3 perkara, iaitu pertamanya mengelakkan tempat yang sempit, mengelakkan tempat yang sesak dan juga elakkan sembang secara dekat. Ini untuk kita memastikan supaya proses pembelajaran, pengajaran dapat dilaksanakan dalam keadaan yang tenang dan selamat untuk pelajar-pelajar kita. Satu lagi perkara yang kita juga tekankan sangat kepada semua pelajar ialah supaya menggunakan aplikasi MySejahtera itu. Kerana jika berlaku apa-apa di dalam kampus di mana kita dapat mengenal pasti siapakah kontak rapat yang berkaitan dengan menggunakan kaedah MySejahtera tersebut. Ini antara perkara yang sangat kita tekankan kepada semua mahasiswa. Ya, walaupun dalam tempoh PKP kita mahu memastikan PDP ini tetap sukses dan lancar. Jadi macam mana keperluan untuk pelajar yang ada keperluan seperti makmal, ya? Keperluan untuk kerja abali, sebab tidak boleh dilakukan hanya dalam talian begitu saja. Jadi keperluan itu perlu juga disantuni, Prof? Ya, terima kasih Saudara Fitri. Ini persoalan yang selalu dibangkitkan oleh ramai pelajar-pelajar, ibu bapa. Ialah bagaimana kita hendak menghadapi kursus-kursus program-program yang memang memerlukan amali, memerlukan klinikal, memerlukan kerja tangan yang mana tidak boleh sama sekali kita lakukan secara dalam talian. Dan dalam hal ini, kita di peringkat kementerian, kita memang sangat prihatin dalam perkara ini dan kita tidak mahu generasi pelajar yang kita lahirkan nanti adalah generasi yang tidak kompeten. Ini sangat membimbangkan kita. Jadi dalam hal ini juga kementerian dengan kerjasama dan sokongan daripada Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan telah memberikan kelonggaran kepada mana-mana pelajar yang berkeperluan seperti ini, mereka boleh pulang ke kampus dan kita boleh melaksanakan kursus-kursus program-program yang bersifat amali, bersifat klinikal boleh dilakukan di dalam kampus secara face-to-face, secara fizikal, tetapi mesti mematuhi beberapa SOP-SOP yang telah kita gariskan kepada mereka. So ini boleh dilakukan. Ya. Prof, dalam kalangan pelajar IPT ada kategori yang telah T20, ada yang B40 dan juga tempat mereka pun kadang-kadang sampai di pedalaman, ya. Jadi untuk pelajar itu memerlukan juga kepada fasilitas yang baik, terutama dari segi akses kepada internet untuk ketersambungan yang berkualiti supaya dapat kita berinteraksi dalam talian itu. Jadi apa mungkin bentuk bantuan untuk mereka yang terjejas? Mungkin di kawasan-kawasan yang agak tersorot sikit, Prof. Ya, kita di kementerian memang sangat memahami perkara ini. Kita sangat simpati kepada pelajar-pelajar, terutamanya kepada mereka yang berada di kawasan-kawasan pedalaman. Dalam hal ini, kita sekali lagi di kementerian telah memberikan kelonggaran kepada mereka. Jika mereka tidak mempunyai capaian internet dalam usaha untuk mendapatkan kaedah pembelajaran dalam talian yang lebih sempurna, kita benarkan mereka untuk kembali ke dalam kampus untuk menggunakan capaian internet yang lebih baik dalam kampus sendiri. Dan bahkan bagi mereka yang perlu merentas daerah daripada zon merah juga mereka
boleh mendapat kebenaran daripada pihak polis untuk kembali ke kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memahami pelajar-pelajar yang baru masuk ke kampus baru-baru ini tetapi terpaksa pulang disebabkan keadaan yang sangat membimbangkan. Kita telah memberikan bantuan secara one-off sebanyak RM50 kepada semua pelajar baru yang tahun 1 ini kepada mereka untuk membantu mereka memberikan pilihan data supaya mereka dapat menjalani pengajaran pembelajaran sedalam talian. Begitu juga kita di kementerian telah membuat negotiation dengan dengan syarikat-syarikat telco untuk memberikan package telco, package pilihan data yang lebih baik, yang lebih affordable kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Dan ini terbuka kepada semua pelajar-pelajar. Dan hal ini juga kita meyakini, kita memahami bahawa pelajar-pelajar B40 umpamanya, mereka tidak ada peranti. Betul. So bagaimana mereka dapat menjalani kaedah pembelajaran sedalam talian. Dan hal ini universiti dan juga pihak kementerian telah membuat bantuan memberikan laptop secara percuma kepada mereka secara bersasar. Pada mereka yang layak, memang pihak universiti telah pun memberikan bantuan tersebut kepada mereka. Dan hal ini saya fikir semua pihak telah mendapat manfaat yang sangat baik dalam konteks kita memastikan supaya pembelajaran dan talian ini dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna. Itu dia. Pada masa sama memastikan tahap kepentingan itu dapat mencapai standard ya. Walaupun dalam talian tidak ada hubungan langsung namun tetap ada prestasi yang membanggakan. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Khairul Iqbal Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Pendidikan dan Antarabangsa yang berkongsi fikrah begitu committed sekali KPT rahsia dalam usaha untuk memacu perkembangan pendidikan negara dan juga memastikan yang mana tercicir, yang mana mungkin tidak ada ruang akses yang baik dapat dibantu sedaya yang mungkin demi mencapai matlamat falsafah pendidikan tinggi negara. Okey, kita akan berehat seketika nanti bersama dengan Sufi Rashid di MHI kembali selepas ini. Mengenang cinta kini tiada kerana ku yang bersalah. Bila ku terdengar namamu, rasa rindu selubungi kalbu. Ruang hati yang dibenam hampa terhenti segala. Tak menyangka ini berlaku, terpaksa meninggalkan dirimu. Bukan niatku melukakanmu, lupakanlah salahku. Walau jauh terpisah darimu, cintamu tetap mengantungiku. Ku janji takkan ada pengganti kekasih yang terakhir. Sebelum ku sembunyikan hati, ku angkat doaku kembali agar dirinya temu bahagia selamanya. Ku tak menyangka ini berlaku, terpaksa meninggalkan dirimu. Bukan niatku melukakanmu, lupakanlah salahku. Walau jauh terpisah darimu, cintamu tetap mengantungiku. Ku janji takkan ada pengganti kekasih yang terakhir. Kau bagaikan putih-putih salju yang turun dan kau terpenjara akhirnya dalam mimpiku. Ku tak menyangka ini berlaku,
terpaksa meninggalkan dirimu. Bukannya aku melukakanmu, lupakanlah salahku. Walau jauh terpisah darimu, cintamu tetap mengantuiku. Ku janji takkan ada pengganti kekasih yang terakhir. Selamat pagi. Sufi itu Rashid. dia. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Yang terakhir. Bukan yang terakhir saya. Oh, bukan Bukan yang terakhir. Lagunya Tapi bertajuk ini yang terbaru. Yang Ini terbaru yang bertajuk yang terakhir. Okay, aktif buat lagu juga ya. Apa ya? Aktif buat lagu walaupun tempoh yang mencabar. Betul lah. Nasib baik pagi-pagi tu dah berjogging dah. Okey. Wow. Dekat fitness lah. Kena. Kalau tidak tadi dah sikit Okey. Tapi mungkin boleh ceritakanlah single yang terbaru, tajuknya Yang Terakhir. Ini bukan yang terakhir daripada Sufi Rashid. Bukan. Okey. Yang terbaru, Alhamdulillah kali ini lagu ni saya tak kompos. Tapi kompos oleh seorang kata komposer yang handal. Siapa tak kenal Omar K. So memang saya terharu sangat bila dapat bekerjasama dengan Omar K bila dia approach label saya Rocket Fuel untuk kasih satu lagu untuk saya. Saya pun takkan nak cakap no kan. So macam okay, yes, let's do this kan Omar K. So dia kasih lagu ni, first time saya dengar memang okay, lagu ni tinggi. So macam tak apa, saya cabar diri saya. Walaupun PKP kita tak ada sebab kan, tak ada alasan nak bercabar diri kan. So alhamdulillah kita rekod lagu ni dan lagu ni kita rekod dalam masa 2 hari. 2 hari mencabar sebab yalah tapi PKP kita nak cari masa sebab sini sana tak boleh pergi kan. So alhamdulillah dapat hasil lagu yang pada saya antara my favourite lah. Sebab dia simple, orang nak nyanyi, nak ingat pun senang kan. Masih rasa keperluan untuk tarik tinggi ya. Sebab tak, sebenarnya keperluan tu datang daripada komposer. Sebab dia kata you have to do this. Sebab yalah bila komposer kasih lagu pada penyanyi, dia memang tahu range lagu range penyanyi tu. So mula-mula saya macam I don't think I can. Kan sebab dia tu nervous kan, macam kadang-kadang time COVID ni semangat kita pun agak rendah sebab dalam entertainment industry pun tengah mencabar kan. So kita pun nak buat sesuatu macam 50-50. Tapi bila Rocket Fuel kasih saya satu kata semangat, dia kata just do it. Saya pun buat dan saya pun practice. Nasib baik ada treadmill pun jogging. Alhamdulillah dapat nyanyi waktu pagi kira okey lah tu. Pagi tadi lepas subuh tu saya treadmill kejap sebenarnya. Hasilnya nampak lah kan. Hasil nampak. Itu satu tips yang bagus lah kan. Betul. Tapi kira cepat juga sampai boleh siapkan video klip. Video klip ni sebenarnya tak makan lama sangat sebab nak bandingkan dengan video klip sebelum-sebelum ni, kalau biasa dalam beberapa hari, ini kita buat dalam 1 hari je. Ini macam kenal lah. Macam mana? Wanita di dalam video klip ni juga yang berada di awan biru kan? Betul. Bekas berada di awan biru. Semua dia ambil awan biru. Sufi, lagu yang terakhir ni, sebenarnya kalau dilihat macam kesinambungan daripada lagu awak yang pertama. Betul, correct. Aku sendiri. Betul yang terakhir. Yang terakhir kirakan banyak kata ni kirakan kisah benar kita mencari kata pasangan, dia bertahun-tahun mencari pasangan yang betul. Dan ada kala ni kita akan rasa dia yang dia terakhir. So kalau kita dah ada niat nak macam have that partner as our last, kita pun kasihlah yang all out. Tetapi yalah kata kesibukan kerja, kesibukan apa. So perempuan tu pun macam dunia busy sangat sampai masa tak ada, itu bergaduh dan ada continuation lagu ni lepas ni. Lepas ni ada lagi? Ada lagi. Apa agaknya Yang terakhir lepas tu apa lagi agaknya? Mungkin akhirnya. Dia jangan lambat sangat lah sebab bila dah cakap kesinambungan kan. Yes, of course. Saya pun dah lama tak keluarkan lagu. Sepatutnya lagu ni release bulan Februari sebenarnya atau Mac. Sebab masa Februari dah itu yang mula-mula PKP semua kena kata postpone, kena on hold. Alhamdulillah walaupun lama tapi kita tetap keluarkan lagu. Macam mana balik tak? Sebab asal sana kan Singapura. Jadi bila dah berapa lama tak balik Singapura? 9 bulan lah daripada PKP. Daripada awal lah. Tak memang tak balik lah. Sebab masa beberapa hari sebelum PKP, diorang kan dah advance saya cakap akan ada PKP. Tapi kali time tu kita tak tahu kena extend semua. So saya adalah beberapa buah show dekat Singapura yang saya kena buat keputusan. Kalau saya balik,
Takkan boleh balik sini balik. Takkan boleh balik sebab datang long terpas saya belum lagi approve lagi semua kan. So tak boleh balik dan macam wife saya macam mana pula kan menangis pula kan. So saya kena buat keputusan dan saya buat keputusan untuk cancel lah show saya. Saya pun minta maaf dengan organisasi, saya cakap saya kena dengan isteri saya. Dan alhamdulillah tu keputusan yang sangat bagus sebab extend banyak kali kan. So alhamdulillah tak apa, rezeki tu ada mana. Masih menjual ni ke kuih? Masih, saya ada coklat saya, ada keripik saya, ada investment. So alhamdulillah kata di mana ada kemampuan di situ jalan. So InsyaAllah. Usaha tu penting kan Sufi kan? Betul. Okey. So doakan yang terbaik untuk yang terakhir ini dan yang akan datang daripada Sufi Rashid. Semoga tontonan lebih 2 juta lah. InsyaAllah, amin. Aku sanggup dah berapa juta? Betul. Aku sanggup dah berapa belas juta? Dah tua. Kan? 2 juta Oh, okey. Kita akan lebih lagi. Ya. Okey, jadi kepada anda semua jangan lupa untuk anda follow Sufi Rashid di Instagram, Twitter, Facebook, cari Sufi Rashid. Sufi Rashid. Cari Sufi Rashid. Bekas bintang popular ni 2016 2017. 2017. Okey, kita tutup dengan persembahan daripada Sufi Rashid. Betul. Ada satu lagi persembahan. Satu lagi lagu yang menaikkan nama Sufi Rashid yang lah. Betul lah. jutaan penonton. Yes. Okey, assalamualaikum semua. Jaga diri, kekalkan penjarakan fizikal, jaga SOP. Okey. Kekal produktif walaupun dalam tempoh berkurang. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Terimalah, aku sanggup. Termenung sendu ratapi luka yang telah terguris, mengejar bayang moga terbukanya pintu hati. Rindu saat kita seperti lalu saling menyayangi, namun kau berubah, tawa hilangnya kasih. Apa gunanya berbicara jika hati tak sekata? Andainya masih ada cinta, dengarkanlah. Sayang, tak usah kau pergi jauh dari diri ini. Jika kau mau, aku sanggup rebah melutut merayu. Jiwa masih mencintai kita, punya harapan lagi. Jika kau mau, aku sanggup mulakan hidup baru. Apa gunanya berbicara jika hati tak sekata? Andainya masih ada cinta, dengar